Pada waktu ini, buli cyber adalah lebih terkesan sebabnya kalau macam dulu kalau kita di sekolah, dia hanya habis di sekolah. Tetapi sekarang ni buli cyber, dia akan ikut kita sampai ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kita? Apa khabar hati kita? Jadi insyaAllah saya pada hari ini, Mazura Nur binti Zulkifli akan menjadi hos anda dalam siri Insight Gangguan Seksual Katakan Tidak. Jadi pada hari ini kita akan membawa tajuk berkenaan dengan buli cyber, di mana titik mula. Bagi siri kedua Insight bertemakan gangguan seksual katakan tidak, kita akan membicarakan mengenai buli cyber dan bersama kita pada malam ini ialah Lieutenant Colonel Mustafa bin Ahmad, Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Apa khabar Colonel? Alhamdulillah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Insight pada malam ini, dan saya begitu mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini untuk bersama-sama berkongsi, bukanlah mengatakan saya ini seorang pakar, tapi berkongsi ilmu-ilmu yang ada, dan juga saya jadikan ini sebagai satu platform untuk kita buat kerja-kerja amal saham akhirat kita untuk memanggil orang ke arah kebaikan apabila berada di atas internet, Puan Mazura. Ya, saya bagi pihak penganjur juga sangat berbesar hati atas kesudian Colonel pada hari ini ya. Jadi insyaAllah kita akan teruskan berkenaan dengan perbincangan kita. Di mana penyalahgunaan cyber ini dia berkaitan dengan salah laku dan juga moral ya, dan juga gangguan seksual sama ada melalui talian, menerusi internet, dan dia menjadikan satu jenayah cyber dan ancaman serius kepada semua lapisan masyarakat, walaupun dari kanak-kanak sampailah kepada siapa saja yang mempunyai capaian berkenaan dengan internet dan talian kan. Kalau kita lihat di sini, saya rasa suka saya menyebut bahawa dari perspektif keselamatan, cyber security adalah agensi yang sangat giat dalam menganjurkan program kesedaran dan pendidikan melalui keselamatan cyber. Jadi minggu ini saja kita ada satu hari ini saja bersama dengan Colonel ya. Okey. Yeah. Jadi untuk permulaan ya, kita mungkin kena boleh sentuh berkenaan dengan apa itu buli cyber supaya kita semua boleh memahami bagaimana buli cyber ini akhirnya menjadi satu perkara yang serius di kalangan masyarakat. Terima kasih Puan Mazura, kepada penonton-penonton sekalian. Buli cyber ni adalah satu fenomena baru nak katakan. Walaupun buli ni boleh dikatakan memang daripada dulu lagi lah. Dulu kanak-kanak kalau kata di sekolah, kalau kena buli ialah pada padang permainan, pada tempat-tempat mereka berada di sekolah, dan apabila balik rumah mereka pun akan mengadu kepada mak bapak kalau tengok muka bengkak apa semua. Ini adalah merupakan buli secara fizikal. Walau bagaimanapun pada waktu ini dengan ledakan teknologi yang orang kata begitu teruja kita pada hari ini, dengan orang kata keadaan isu-isu yang terdesak dalam perselian digital negara yang boleh menjejaskan keselamatan negara, dan juga ancaman cyber sekarang ini terbukti memberi kesan buruk kepada negara, dan juga kalau kita lihat pada waktu sekarang, buli tersebut telah berpindah daripada alam fizikal kepada alam cyber. Pada waktu ini, buli cyber adalah lebih terkesan sebabnya kalau macam dulu kalau kita di sekolah, dia hanya habis di sekolah. Tetapi sekarang ni buli cyber, dia akan ikut kita sampai ke rumah. Kalau itu perspektif dari segi perkara tersebut. Jadi buli cyber ni kalau mengikut takrifan yang telah di beberapa yang saya nak petik daripada Multimedia University yang berada di Sabah Jaya, sebab mereka telah diberi tugas oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk membangunkan satu undang-undang anti buli cyber yang berlaku baru. Jadi saya bacakan, saya boleh petikan. Jadi buli cyber di sini bermaksud apa-apa tindakan sengaja dilakukan oleh individu ataupun entiti melalui komunikasi digital atau penggunaan teknologi digital dengan tujuan atau dengan niat untuk menyebabkan gangguan, kebimbangan, kesusahan fizikal, psikologi, ekonomi atau bahaya lain-lain kesan buruk pada orang lain yang diketahuinya sebagai orang yang disasar ataupun targeted person ataupun mangsa, dan akibatnya menyebabkan bahaya, gangguan, kebimbangan atau kesusahan pada orang yang disasar atau mangsa tersebut.
Jadi tindakan yang kita lihat di sini ialah yang kita di sini kalau mengikut takrifan ini ialah tindakan yang sengaja dilakukan. Termasuk tidak terhad kepada komunikasi, penyiaran, penggunaan ataupun penerbitan mesej, video, gambar yang mengancam, menghina atau menyinggung perasaan dan juga berkongsi maklumat peribadi atau sulit mengenai seorang tanpa kebenaran dan persetujuan orang tersebut. Jadi sini Puan Maizura dan penonton-penonton sekalian, yang di sini kita faktor yang penting yang perlu kita ambil kira ialah bahawa tindakan-tindakan buli cyber ni bukanlah bermakna adakah kali pertama ke dia menghantar mesej ataupun kali yang ke-100 ke ataupun kali yang ke-1000 kali ke. Kalau kata dalam WhatsApp kita banyak bermesej-mesej, tetapi di sini undang-undang, sungguh saya bukan pakar undang tapi mengikut apa yang telah kita buat kajian, dia ni adalah bergantung kepada kesan terhadap mangsa. Jadi penonton-penonton sekalian kena ingat bahawa walaupun kata itu mesej yang pertama atau mesej yang ke-20, ke-30, tetapi apakah kesan kepada mangsa itu adalah merupakan titik tolak sama ada kejadian itu adalah menjadi jenayah ataupun tidak. Jadi pada waktu ini jadi itu sikit sebanyak tentang takrifan yang yang telah dibangunkan, dan ini jadi yang kita boleh simpulkan di sini bahawa kesan terhadap mangsa itu yang menjadi titik tolak Puan Maizura. Okey. Jadi secara tidak langsung daripada soalan pertama ni actually telah menyentuh dalam tajuk kita yang kita mempunyai siri dalam budi cyber ni kita mempunyai beberapa siri, iaitu di mana siri pertama ni adalah berkenaan di mana titik mula. Jadi itu yang bila disentuh tadi berkenaan dengan faktor dan juga beberapa punca dan kesannya. Jadi malam inilah kita ingin membicarakan ataupun berbincang berkenaan dengan di mana titik mula ya. Jadi kalau kita lihat penerangan daripada Colonel tadi ada menyebutkan satu tindakan yang dengan tujuan dan juga ada mangsa dan juga ada pelaku. Jadi bila kita lihat daripada perspektif ya, sebenarnya pelaku itu juga merupakan mangsa ya. Jadi kita tengok punca buli cyber dari perspektif mangsa dan juga pelaku. Apakah dia punca berlakunya perkara ini ya? Ya, Puan Maizura dan penonton sekalian orang kata satu soalan yang kata menarik. Kita lihat bahawa buli cyber ni berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya ialah kemungkinan pelaku tersebut adalah berpunca daripada masalah dengan keluarga, gangguan emosi dan mempunyai perhubungan yang tidak stabil dengan ibu bapa, dan ini dapat dilihat apabila sikap segelintir ibu bapa akan mempengaruhi sikap anak-anak yang terlibat dengan buli cyber ni. So pelakuan buli cyber ni boleh dikatakan dengan kekerapan individu terlibat dengan penggunaan internet. Dengan tercetusnya keadaan fenomena media sosial, remaja khususnya, terlihat kelihatan tidak dapat berenggang dengan pelbagai peralatan telekomunikasi seperti telefon pintar, komputer dan sebagainya. Dan terdapat juga kecenderungan pengguna internet yang ingin berkongsi semua maklumat peribadi mereka untuk tatapan umum sehingga boleh mengancam keselamatan mereka. Jadi bermakna di sini kita lihat bagaimana the correlation ataupun perhubungan antara pelaku dengan pemangsa. Jadi kadang-kadang nak katakan pemangsa atau pelaku sebut 100% kesalahan, kita mungkin itu tidak adil. Tetapi kita lihat juga yang dari mangsa ni sebab terlalu suka kata berkongsi, semua nak dikongsikan. Jadi inilah yang kata menyebabkan semakin tinggi kecenderungan individu untuk menjadi mangsa dan juga pelaku buli cyber. Itu dari segi itu pada asasnya. Tapi kalau ada perspektif mangsa pula, remaja yang mempunyai akses kepada pelbagai teknologi ni akan meningkatkan risiko sama ada menjadi pembuli cyber atau mangsa buli cyber. Ini termasuklah peralatan teknologi yang digunakan tanpa pemantauan ibu bapa seperti telefon bimbit, komputer dan lain-lain yang digunakan dalam bilik. So selama ni ibu bapa ingat ini kita yang menjadi kegusaran kebanyakan ibu bapa, mereka ingat kadang-kadang anak-anak ni bawa laptop, bawa handphone, bawa apa-apa semua dalam bilik yang dengan ingatan bahawa anak-anak mereka melakukan kerja, melakukan perkara yang bagus. Tetapi inilah maknanya peranan ibu bapa penting untuk melihat di manakah dan apakah mereka lakukan. Kita mesti pantau mereka supaya orang kata tidak kita sewenang-wenangnya. Dan mengikut kajian yang telah kita lakukan bahawa daripada di sekolah-sekolah, kita lihat bahawa ada yang antara yang pelajar-pelajar ini mengaku bahawa mereka mempunyai peranti-peranti ini tetapi hanya 56% atau 60% sahaja ibu bapa yang betul-betul memantau. Jadi yang lainnya adalah hanya membiarkan anak-anak mereka dengan peranti-peranti tersebut. Itu daripada perspektif mangsa. Perspektif pelaku pula,
bully cyber ni menjadi pembuli itu iaitu yakin, iaitu dia memberi keyakinan dan membuat dia merasa kuat dan merasa terkawal. This is the one of the apa masalah-masalah yang timbul kepada pembuli ni. Dalam beberapa kes yang mungkin hanya kes kemungkinan balas dendam terhadap orang lain dan percaya bahawa mereka selamat dan tidak akan terperangkap. Dan kata what they can do dalam talian atau dalam cyber, mereka ni mereka ingat ketampanamaan. They think that they are anonymous. Ini selalu perkara ni. Walhal kita boleh memantau, kita boleh menjejak pelaku-pelaku yang boleh melakukan perkara tersebut. Jadi ini perspektif yang kita boleh bezakan antara pelaku dan juga mangsa, Puan Mazura. Ya, kalau kita tengok ya, disebut berkenaan dengan internet, media sosial, dia dan juga penggunaan gadget-gadget dan all the peranti ya daripada golongan-golongan, sama ada pemangsa atau pemangsa itu sendiri. Kita dapat lihat bahawa kita ni seolah-olah dalam keadaan yang tertutup tetapi terdedah. Kan? Dan kalau boleh kita bincangkanlah daripada kes-kes yang pernah berlaku ataupun kes-kes yang pernah diadukan kepada cyber security ya, sejauh mana ancaman internet dan media sosial ni sampai ke tahap mana yang menyebabkan ianya suatu perkara serius yang perlu kita sama-sama tanganinya. Baik, satu lagi soalan yang menarik orang kata dari segi ancaman media sosial pada waktu ini. Kalau mengikut statistik, kita dapati bahawa pengguna media sosial seluruh dunia ni adalah menyamai dengan jumlah penduduk dunia ni, bukan 6 ke 7 bilion. Jadi nak dikatakan bahawa pengguna media sosial ni tiap-tiap orang, kecuali mungkin kanak-kanak umur 2 tahun 3 tahun ke bawah bukan pengguna. Walaupun ini yang menjadi satu ledakan penggunaan media sosial ni yang menyebabkan orang kata ini adalah merupakan the in thing ataupun yang kata kalau tak ada media sosial tu bermakna you are not you are not up to date lah. Jadi ini yang menjadi masalahnya. Jadi walau bagaimanapun media sosial ni macam satu yang kita dah orang kata satu fenomena barulah untuk manusia pada waktu ini. Kita orang kata menceritakan tentang hidup kita, menceritakan ataupun salah satu perkaranya ialah orang kata macam Facebook, Instagram, kita berkongsi. Apa yang berkongsi tidak ada masalah. Tapi kalau tapi kita mendedahkan tentang peribadi kita, kita mendedahkan apa kita lakukan dan apa kata satu fenomena dulu kan, kalau sebelum makan ke nak tangkap gambar dulu, nak selfie dulu. Tapi ini orang kata dah menjadi satu trend. Tak tahu di mana mulanya perkara tersebut walaupun tapi itulah menjadi satu trend. Jadi bila platform-platform seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan lain-lain merupakan medium utama media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat. Dan ini ditambah pula dengan teknologi moden yang menggunakan telefon pintar, begitu mudah lagi lah. Jadi sekarang ni masalah ni kadang-kadang bila media sosial ni, apabila kita memuatkan naik sesuatu konten atau kandungan, mungkin ataupun tentang di mana kita berada, dan juga kita berjalan ke mana. Dan salah satu fenomena baru sekarang ni ialah orang kata remaja-remaja ataupun kita sendirilah. Kalau orang tak like benda tu, kalau orang tak komen benda tu, that means orang kata you fail. Itu adalah satu kegagalan apabila kita menemukan naik. Dan ada kajian mengatakan bahawa dopamin kita ni dalam kanak-kanak remaja, apabila dia menghantar sesuatu kandungan di-upload dan orang start liking, like dia benda tu, jadi dia mengeluarkan satu hormon yang menjadi orang kata satu hormon yang sedap, orang kata yang dia rasa selesa dengan diri dia rasa approve diri dia macam tu ya. I've been accepted, saya diterima. Jadi dan ini merupakan fenomena yang baru ni. Apabila kalau kata satu kandungan yang dimuat naik tidak, orang kata tidak ini, jadi mula kadang-kadang boleh can go into depression. Dan mulalah kalau kata tambah pula orang memberikan komen-komen yang tertentu, ini yang menyebabkan kalau tidak ada orang kata satu ketahanan diri, ini yang menyebabkan selalunya boleh mereka go into depression dan boleh berlaku berbagai-bagai orang kata kemudaratan yang berlaku oleh sebab media sosial tersebut. Dan ini kita kena betul-betul mengambil perhatian. Okey, baik. Jadi kita lihat yang kita bincang ni adalah general dalam bentuk bully cyber. Tapi kita nak lihat antara yang tadi ni memang dengan kehendak kita berkongsi segala latar belakang kita, kemudian di mana akhirnya perkara ini membawa kepada gangguan seksual. Asalnya adalah perkara yang macam perkongsian biasa, kan, satu perkongsian yang menarik yang kita rasakan dan akhirnya dia menjadi kepada gangguan seksual. Jadi dekat sini kita akan bicarakan bagaimana
kesan di antara perkongsian dalam bentuk biasa dan akhirnya menjadi bully cyber, dan perkongsian dalam bentuk gangguan seksual dari sudut bully cyber itu sendiri. Jadi mungkin di mana selalunya turning point kepada perkongsian biasa, santai-santai berkongsi, dan finally dia menjadi suatu perkara yang menjadi terancam pula kita terhadap gangguan seksual. Puan Mazura, itulah kita kata. Kita nak katakan tidak ni. Ni apa tu kena kita nak katakan tidak ni. Betul lah. Orang kata ada satu fenomena terkini dipanggil, orang kata dalam bahasa Inggerisnya love porn. Porn daripada pornografi. Jadi love porn ni apabila dulu bercinta, mereka bertukar-tukar mula message, lepas message kemudian dia upload, orang kata apa dia buat, tengok apa dia makan pagi-pagi, apa dia makan tengah hari, apa dia makan malam, bercinta. Orang kata bermula ni, kemudian setelah itu mula berani. Kata selalunya lah lelaki akan meminta, kalau kamu sayang pada aku, kamu hantarlah gambar-gambar, nak tengok apa, tak rugi, nak tengok je. Dan ini orang kata bila tidak ada, orang kata perkara-perkara, orang kata ketahanan dari segi iman dan amal, dari segi orang kata inilah mula dah orang kata berkongsi. Mula-mula berkongsi, dan lama-lama setelah berlakunya sesuatu mungkin dalam perhubungan tersebut, bergaduh ke apa-apa ke, dan gambar-gambar yang dihantar sebelum ini akan menjadikan orang kata bukti dendam, bahan-bahan dendam, dan mulalah disebarkan di antara kawan-kawan. Kalau di sekolah tu dia boleh, orang kata ada satu insiden di mana selalunya budak-budak perempuan ni apabila dia minta break, lelaki tak nak break, dia kata kalau you nak break dengan I akan sebarkan gambar you hantar ke I kepada laman sawang sekolah, akan hantar pada mak bapak you. Jadi ada yang berlaku, ini bukan satu orang kata, dan perkara ini berlaku kebanyakan kepada budak-budak Melayu. Ini yang saya orang kata yang telah kami lihat, yang mana menyedihkan lah ya. Menyedihkan. Ini yang kata Melayu Islam. Yang ni yang kata, dan selalunya yang menjadi kerisauan kita ni, selalunya orang kata dia savvy, orang savvy ni, cyber savvy ni normally dia katakan orang bandar. Dan saya bukan nak katakan, tapi yang kata dia oleh kerana kemungkinan naif, ataupun kata dari segi naif ni orang kata innocent, ataupun ni dia terlalu mempercayai, jadi senang berkongsi gambar-gambar tersebut. Dan jadi tapi berlakunya orang kata satu, bila berlaku sesuatu pergaduhan apa dia, mulalah mereka mengancam. Dan ini adalah satu jenayah, Puan Mazura. Ini adalah satu jenayah di mana pemangsa boleh melaporkan kepada pihak berkuasa. Dan ini adalah satu perkara yang serius dan berlaku banyak di kalangan remaja-remaja, terutamanya budak Melayu kita pada waktu ini. Dan ini kita lihat bahawa ada setengah tu sampai nak bunuh diri, nak melakukan perkara-perkara yang bukan ni, sebab dia kata dah tak tahu. Inilah peranan kita sebagai ibu bapa, sebagai abang ataupun kakak kepada adik-adik kita. Kita perlu peka kepada perubahan anak-anak kita pun, adik-adik kita, sebab kita boleh melihat mereka dah menjadi seorang yang kata berbeza daripada seorang yang ceria. Dia dah mula menyisihkan diri, tidak mahu jumpa orang siapa-siapa. Jadi kita boleh lihat, dan kita lihat yang penting di sini, kita lihat bahawa media sosial tu memainkan peranan, orang kata mempengaruhi keadaan dari segi keceriaan ataupun kemurungan seseorang itu. Dan kita lihat ini memang berlaku. Jadi, dan itu adalah merupakan satu kesan bully cyber yang menjadi satu, orang kata, rampant ataupun berlaku banyak pada waktu ini. Itu yang kita lihat di revenge porn ni lah. Dan kita lihat juga bahawa apabila dengan media sosial ni, kadang-kadang yang masalah kita ni, dia boleh membentuk sampai ke ketagihan. Kalau tanpa peranti-peranti tersebut, nak lihat peranti-peranti tersebut seperti seolah-olah hidupnya tidak sempurna pada hari tersebut. Ini satu perkara. Kita nasib baik, Puan Mazura, minta maaf lah, you might be orang kata baby boomer ataupun gen X, yang mana kita lahirkan, kita sebagai orang kata migrasi, digital migration. Tapi anak-anak kita, mereka celik-celik mata je. Kebanyakan mereka ni adalah yang dikatakan digital native, ataupun orang-orang asli yang di dalam alam digital. Jadi mereka ni apabila dia celik je mata, dikeluarkan dunia ni, dia dah lihat tentang bimbit, dia dah lihat laptop, dia dah lihat gadget-gadget, dia dah lihat media sosial. Jadi mereka ini adalah merupakan sebahagian daripada hidup mereka. Tambah pula kita lihat kepada, kita kata itu, dia kata ibu bapa pula, dia tengok mak bapak dia kejap-kejap tengok handphone, kejap-kejap nak tengok mesej, kejap-kejap, dan di meja makan tengok. Jadi kita adalah merupakan
Orang kata kita adalah merupakan contoh ataupun kepada mereka ni. Ini yang kita kena lihat. Jadi walaupun cerita pun, kita sebagai ibu bapa, sebagai abang, sebagai kakak, kita kena peka dengan anak-anak kita supaya mereka ni tidak terjebak. Selalu saya mengatakan bahawa kita janganlah orang kata jadikan apa nama ni teknologi ni sebagai satu yang kita anti teknologi. Kalau macam takut anti vaksin tidak. No, kita jangan jadi anti teknologi, tapi kita lah merupakan kita mesti mendakap teknologi tu, menjadikan dia sebagai untuk kita. Kita mesti gunakan teknologi, jangan kita dipergunakan. Dalam keadaan terkawal dan juga kita yang boleh mengawal, ya. Jadi itu sangat penting kerana kemudahan ini adalah satu kemudahan yang baik, tapi bagaimana kita menggunakannya, it is not about what we have but then apa yang kita buat dengan apa yang kita ada, ya. Itu penting. Jadi kalau kita lihat dari sudut yang dibincangkan tadi, ada kesan psikologi dan juga mungkin dari sudut loss-nya, rasa macam kosong, ya, kerana dah menjadi ketagihan yang berlaku, ya. Jadi penting seperti mana yang disebut di awal tadi, di mana Colonel dia menyebut berkenaan dengan usaha yang telah dibuat oleh universiti berkenaan dengan tindakan dan juga undang-undang yang berkaitan dengan langkah-langkah, ya, mencegah buli cyber. Mungkin sebagai perbincangan di slot yang terakhir ini, kita membicarakan berkenaan dengan apakah dia atau bagaimanakah langkah-langkah buli cyber ini yang boleh diambil tindakan dan juga boleh dijadikan undang-undang dalam perkara-perkara tertentu yang menjadi macam dikata gap di antara kita nak melaksanakan undang-undang tersebut dengan apa fenomena yang berlaku pada masa kini. Baik. Dan sebelum tu Puan Mazulah, boleh saya kongsi, saya petik daripada yang telah tulis oleh Profesor Fauzan. Menurut Al-Quran surah Al-Hujurat, panduan melayari alam cyber. Ini satu perkara saya nak petik, satu yang orang kata menarik bagi saya lah. Dalam surah Al-Hujurat, dia telah mengatakan ada 10 perkara yang kita kena lakukan apabila bermedia sosial. Ini kalau kita mengikut takrifan lah. Yang pertama dia mengatakan la talmizu, ataupun jangan menghina satu sama lain. Kemudian kita sabar dalam berinteraksi di media sosial, harus rasional dan jangan mengikut emosi dan sentimen. Ketiganya fatabayyanu, iaitu menyiasat apabila anda menerima maklumat supaya anda tidak merasakan orang dengan kejahilan. Dan satu lagi ialah ya la tanabazu, iaitu jangan panggil antara satu sama lain dengan nama samaran yang boleh menyinggung perasaan. Lagi satu, masalihu, iaitu mendamaikan antara saudara-saudara jika ada perselisihan faham. Kemudian lagi maknanya elakkan keadaan negatif. Sememangnya beberapa andaian adalah dosa. Kita dengan buat andaian. Lagi satu ialah bertindak dengan adil. Setiap kali anda ada perselisihan, cuba untuk mencari penyelesaian dengan bertindak adil di antara kedua belah pihak. Ketiganya, jangan mengintip. Macam kita jangan kata hendak cyber, jangan stalking di antara satu sama lain dengan mengejek orang. Mungkin mereka lebih baik daripada kamu di sisi Allah. Dan kemudian lagi satu ialah jangan berkata-kata di belakang. Jadi di sini kita lihat bahawa dalam Al-Quran ialah satu perkara yang ini saya petik daripada Profesor Fauzan, bagaimana dia melihatkan kepada 10 perkara tersebut di dalam surah Al-Hujurat, bagaimana kita nak berada di atas talian ataupun media sosial. Jadi di sinilah kata, bila ada kita lihat daripada situ, insya-Allah orang kata memang dah bagi tahu dah, tapi itulah manusia ni memang susah lah. Tapi kalau terjadi berlaku insiden-insiden yang serupa yang boleh, yang kesan kepada kita sebagai yang kita boleh kata kita jadi mangsa. Pertama ialah kita mesti menyimpan bukti. Dapat dia screenshot untuk laporan, untuk buat laporan. Screenshot of the perkataan-perkataan yang jelek, yang body shaming ke, itu pertama. Yang keduanya, seterusnya anda boleh melaporkan post tersebut, yang dibuat post tu kepada pengendali media sosial melalui report, give back to this post. Kita ada dalam kita punya Facebook, Instagram, boleh buat laporan. Yang pertama. Tapi ingat tadi ini ada screenshot. Ketiganya, sekiranya anda masih bersekolah, anda boleh dapatkan sokongan daripada ahli keluarga. Laporkan di sini kepada unit disiplin di sekolah bersama keluarga. Yang penting bagi tahu mak apak dulu dan bawa. Sebab jangan ingat orang kata ambil mudah. Sesuatu orang kata ejekkan apa, mungkin orang kata dia akan meninggalkan kesan. Jadi anak-anak terutamanya bagi tahu mak apak, bagi tahu orang yang percaya, bawa supaya bawa perkara ni ke ni. Ini bukan satu perkara yang dulu kita ambil mudah. Jangan. This is very dangerous. Yang lain, kalau di tempat kerja, anda boleh meminta sokongan daripada rakan anda yang percayai dan penilaian anda. Lazimnya laporkan kepada agensi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
sebab bakal berlaku mungkin sexual harassment dan lain lagi. Dan tindakan susulan serta hadis kesihatan tersebut, anda pastikan anda dilindungi dan pembuli diambil tindakan. Kerana kes buli itu serius dan mengancam keselamatan anda, nasihatkan lapor kepada pihak polis. Itu satu. Yang kedua. Dan akhir sekali, kalau kata mungkin yang mula-mula pertama sebelum kita ambil screenshot tu, kalau dia masih lagi yang kata, kalau you feel awkward, you feel uncomfortable, block dia, block orang tersebut. Jangan ni. So apa ni, itu yang paling mula yang boleh awak lakukan. Dan setelah itu kita lakukan perkara tersebut dah. Dan boleh melaporkan, kerana saya akan berkongsi alamat-alamat di mana boleh melapor perkara tersebut, terutama kepada Cyber Security Malaysia, kepada MC dan lain-lain. Dan kita akan kongsi lepas ni di manakah tempat-tempat kita boleh melaporkan perkara tersebut. Dan kita anggap buli cyber ialah satu perkara yang serius. Betul. Jadi sebagai penutupnya, ya, terima kasih kepada kerana bersama kita pada hari ini. Kalau ikutkan memang banyak lagi yang kita nak bincangkan, tapi untuk siri akan seterusnya yang akan datang. Jadi pada hari ini kita tutup dulu berkenaan dengan di mana titik mulanya penyalahgunaan cyber ini, terutama kepada salah laku moral dan juga gangguan seksual, dan bagaimana perkara ini adalah suatu perkara serius yang perlu diambil berat kerana ia boleh mengganggu kesejahteraan masyarakat. Itu dulu untuk kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Colonel dan juga kepada penonton semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmat.